Manusia hanya mampu mengawal apa yang boleh dikawalnya, tetapi perkara yang di luar kawalannya, dia serahkan kepada Allah. Sebenarnya, perasaan ini membuatkan seseorang itu rasa lebih tenang. Dia bukan sahaja melaksanakan tanggungjawabnya sendiri, malah jika ada perkara yang tidak mampu dihadapinya, dia boleh merasa lega dengan menyerahkannya kepada Allah. Berkaitan dengan hal ini, sekarang ini isu kaunseling dan bimbingan kerohanian semakin popular. Boleh tak ceritakan sedikit tentang perkara ini? Apa itu kaunseling kerohanian? Sudah tentu, kita tahu bahawa manusia mempunyai sisi biologi, sisi psikologi dan juga sisi sosial. Selain itu, manusia juga ada sisi kerohanian. Dan orang ramai lagi akan mula mencari makna apabila mereka menghadapi sebarang masalah. Seperti yang anda katakan, hidup ini ibarat satu perjalanan panjang yang penuh dengan turun naik. Kadang-kadang ada saat-saat indah, kadang-kadang pula ada masa-masa sukar dan dalam waktu-waktu sukar ini, manusia mencari pelbagai bentuk sokongan. Mereka mengawal proses mengatasi ini dengan mendapatkan bantuan dan terjumpa. Mereka berusaha untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Sudah tentu kita tahu bahawa manusia bukan sahaja mempunyai sisi biologi, psikologi dan sosial, tetapi juga sisi rohani. Dan orang ramai lagi akan mula merasakan keperluan untuk mencari makna apabila berdepan dengan sebarang masalah. Dan pencarian makna ini lebih banyak. Mereka mula mempersoalkan apabila berdepan dengan masalah. Sebenarnya, sebab utama perkara ini adalah kerana manusia lebih banyak. Nilai 3. Mereka lebih merasai ketiadaan sesuatu yang mereka hargai, terutamanya apabila mengalami kehilangan makna. Maksudnya, ini selalunya berlaku ketika mereka melalui masa-masa sukar dan bermasalah. Dalam situasi sebegini, mereka cenderung untuk lebih mencari makna secara rohani. Mereka boleh mengalami persoalan dalam bidang ini. Maksud hidup, arah tuju dunia, akhirat, bahagian rohani, dimensi transenden. Mereka lebih kerap mengalami persoalan seperti ini dan dalam proses ini, mereka boleh merujuk kepada unsur-unsur agama dan kerohanian. Sudah tentu, perkara ini boleh berlaku dalam pelbagai bentuk yang berbeza. Ada yang kebanyakannya mendapatkan sokongan daripada aspek kerohanian dengan mendekatkan diri kepada agama, melakukan ibadah. Mereka merujuk pengalaman yang dilalui kepada satu dimensi yang lebih tinggi. Dengan bersandar kepada kewujudan Allah, keesaan Allah dan berusaha mengatasinya melalui ibadah dan doa. Ada juga yang, sudah tentu, mengalami kehilangan dalam proses ini. Baiklah, dari segi kepercayaan pun, seseorang boleh mempersoalkan apa yang dialaminya, kepercayaan dan pemikirannya sendiri. Dan ini boleh menyebabkan mereka sedikit menjauh dari agama dan kerohanian, menjauhkan diri. Tetapi di sini, secara umum, kita bercakap tentang 5 fungsi utama agama dalam proses seseorang menghadapi cabaran. Salah satunya ialah fungsi penghiburan. Seseorang boleh mendapat penghiburan dengan memberi makna kepada pengalamannya dan menemui ketenangan dengan memahami makna di sebalik peristiwa itu. Contohnya, bayangkan kita kehilangan seseorang yang kita sayangi. Dengan ini, mempercayai bahawa kita akan bertemu semula di akhirat, merasakan seolah-olah kita masih berhubung dengannya melalui doa-doa dan bacaan Al-Quran, boleh memberikan ketenangan, menegakkan kita dan memudahkan proses kita untuk menghadapi kesedihan. Pada masa yang sama, ia juga memberikan satu rasa kawalan, unsur-unsur agama dan kerohanian. Sebab kadang-kadang seseorang boleh merasakan seolah-olah dia telah kehilangan kawalan semasa berdepan dengan masalah itu dan ini. Boleh membuatkan dia rasa tidak selesa. Tetapi contohnya, dalam agama, ada ungkapan bahawa setiap kesusahan pasti ada kemudahan, seperti yang diceritakan dalam surah Al-Insyirah. Ungkapan ini sebenarnya boleh membuatkan seseorang
Kawalan kognitif boleh memberikan kawalan itu apabila anda menganggapnya sebagai satu bentuk pemikiran automatik. Ia boleh memberikan penyembuhan dan ketenangan. Ia juga memberikan harapan. Memang benar ia memberikan rasa kawalan dan skim sebenarnya maksud kepercayaan kepada takdir. Maksudnya, seseorang akan mengawal apa yang dia mampu dan apa yang dia tak mampu, dia serahkan kepada Allah. Perasaan ini sebenarnya menenangkan seseorang. Dia juga melaksanakan tanggungjawabnya sendiri. Bagi perkara yang dia tak mampu atasi, dia serahkan kepada Allah dan itu boleh memberikan kelegaan. Satu lagi unsur ialah sokongan sosial. Akhirnya, orang yang beriman saling menyokong antara satu sama lain. Sudah tentu kadang-kadang perkara ini boleh berkurang, tetapi akhirnya orang yang beriman tetap saling menyokong dan memberikan sokongan sosial. Dan sokongan sosial ini juga boleh menguatkan seseorang dari segi agama dan rohani. Selain itu, ada juga fungsi yang boleh kita sebut sebagai pematangan, mematangkan dan mengembangkan diri. Sebab apa yang kita lalui sebenarnya membentuk dan mengembangkan diri kita. Perkara yang berlaku dalam hidup kita adalah untuk membesarkan kita, untuk menjadikan kita lebih matang. Dan apabila kita sedar akan perkara ini, apabila kita menyedarinya, ia boleh mematangkan seseorang. Kita boleh bercakap tentang kesan agama dalam proses mengatasi cabaran ini dalam 5 dimensi tersebut. Hari anda sebut tentang sokongan sosial. Setiap orang mungkin memerlukan bantuan atau sokongan dalam situasi seperti ini. Berkaitan dengan itu, sekarang ini isu kaunseling dan bimbingan rohani juga semakin popular. Boleh tak anda ceritakan sedikit tentang perkara ini? Apa itu kaunseling rohani? Kaunseling dan bimbingan rohani, seperti yang anda sebutkan, memang sesuatu yang banyak dibincangkan kebelakangan ini. Di Turki, ia lebih banyak di bawah tanggungjawab Dianet dan merupakan satu perkhidmatan yang diberikan oleh Dianet. Sebenarnya, sebagai tambahan kepada perkhidmatan agama, Dianet menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan ini. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan kaunseling dan bimbingan rohani? Sebenarnya, ini adalah satu konsep payung. Ia telah dirangkumkan sebagai kaunseling dan bimbingan rohani agama. Tetapi sebenarnya, kita boleh anggap ini sebagai nama umum untuk perkhidmatan yang diberikan oleh Dianet kepada individu-individu kurang bernasib baik di pelbagai institusi. Kita boleh fikirkan begitu kerana ia berbeza-beza. Di institusi-institusi, ia mempunyai nama yang berbeza-beza. Contohnya, di hospital, kerana perkataan penjagaan lebih kerap digunakan dalam sistem hospital, maka istilah penjagaan rohani lebih digemari. Di asrama KYK atau pusat belia, kerana bimbingan lebih diketenakan, maka ia dipanggil bimbingan rohani. Di dalam tentera pula, lebih kepada moral. Perkataan pegawai lebih diutamakan. Di penjara pula, ada penceramah penjara. Ia mengambil alih peranan kaunseling rohani. Sebenarnya, seperti yang saya katakan tadi, ia adalah satu konsep payung. Dan bergantung kepada institusi di mana kaunseling dan bimbingan rohani ini diberikan, nama ini boleh muncul dengan istilah yang berbeza. Perkataan rohani membimbangkan orang. Bergantung pada situasi, istilah rohani boleh diperdebatkan penggunaannya. Dan kerana ia ada sudut pandang agama, ia boleh ditafsirkan dengan pelbagai pandangan berbeza. Sudah tentu, adakah ini kaunseling agama atau kaunseling rohani? Perbincangan ini juga telah banyak dibahaskan dalam kalangan akademik. Di Turki, tetapi di Turki ada kesatuan antara agama dan kerohanian. Maksudnya, tidak seperti di Barat, agama dan kerohanian di sini bukanlah dua perkara yang benar-benar terpisah. Sebab itu saya rasa istilah kaunseling rohani boleh digunakan dengan lebih mudah di Turki. Oleh kerana pandangan umum juga begitu, kaunseling rohani diterima pakai di sini. Sebenarnya, ia juga merangkumi kaunseling agama kerana di tempat-tempat di mana perkhidmatan ini diberikan, katanya di hospital atau di penjara, individu, klien atau mereka yang terlibat sebenarnya juga memenuhi keperluan maklumat agama mereka. Ia juga mempunyai satu peranan yang merangkumi kaunseling agama. Ia mempunyai lokasi dan ia mempunyai kandungan, kaunseling rohani. Kita juga boleh jumpa perkara ini di Barat. Bagaimana situasi ini muncul di Barat? Di negara kita, kaunseling rohani atau agama boleh dilihat sebagai perkara yang sama.
Ia juga boleh difahami sebagai konsep yang sama. Bagaimana pula ia tercermin di Barat? Boleh tak anda terangkan kaunseling rohani ini dengan menyentuh sedikit tentang proses sejarahnya? Ya, di sana juga sangat berbeza. Ada pelbagai penamaan yang berbeza. Setiap negara ada contoh tersendiri. Ada syarat masing-masing dan sebenarnya terdapat pelbagai amalan yang berbeza. Tetapi, di sana juga kaunseling rohani, kaunseling agama iaitu spiritual counseling, religious counseling digunakan sebagai nama. Lebih banyak digunakan dalam budaya yang menggunakan bahasa Inggeris secara meluas atau dalam bahasa Jerman, nama seperti Seelsorge digunakan. Ini dengan konsep yang berbeza. Dengan istilah-istilah yang berlainan. Tetapi yang paling penting adalah ini. Penyediaan sokongan agama dan rohani di institusi sebenarnya adalah kaunseling rohani. Kerana apabila kita mentarifkan kaunseling rohani, ia adalah menyokong proses dan masa individu menghadapi cabaran dengan unsur rohani dan agama secara profesional. Sebenarnya, ia adalah kaunseling rohani. Maksudnya, contohnya di penjara, hospital, pusat pemulihan, semasa bencana, dalam situasi kecemasan, atau misalnya dalam usaha menyokong kanak-kanak atau menyokong individu dan keluarga yang mengalami kehilangan. Dalam situasi sukar seperti ini, kaunseling rohani sebenarnya adalah satu bentuk sokongan profesional yang boleh diberikan, satu bentuk sokongan pelengkap. Bagaimana perkara ini muncul di Eropah? Sebenarnya, dalam tradisi agama, pada asalnya, ia adalah sesuatu yang terdapat dalam struktur teologi, iaitu perkara yang dilakukan oleh penasas agama itu atau orang yang mewakili agama tersebut. Kerana, sebagai contoh, apabila kita melihat kepada kehidupan Nabi Muhammad dalam dunia Islam, kita juga boleh menemui contoh-contohnya. Sebab apabila Nabi Muhammad menyampaikan ayat-ayat Al-Quran kepada manusia, baginda melakukannya dengan mengetahui prinsip-prinsip kaunseling itu dengan baik. Baginda melakukannya dengan penuh hikmah dan mengambil berat secara individu terhadap para sahabat serta masalah-masalah mereka. Baginda mengambil berat satu persatu. Baginda menziarahi orang sakit, mengambil berat terhadap anak yatim, dan jika ada orang yang memerlukan, baginda juga memberi perhatian serta menyediakan sokongan kepada mereka. Tetapi sudah tentu, apabila proses pembandaran berlaku dan manusia kini berada dalam institusi yang lebih besar, di metropolis, mereka terpaksa hidup di sana. Sebab itu perkhidmatan kaunseling rohani ini lebih profesional. Perlu diberikan. Sebab kalau kita fikirkan zaman dahulu, contohnya di sebuah kampung kecil, imam memang sudah melakukan perkara ini. Baiklah. Katakanlah Pak Cik Mehmet tidak datang ke masjid, apa yang berlaku? Imam akan bertanya. Kalau dia sakit, imam akan menziarahinya. Kalau ada kenduri kahwin, imam akan hadir. Atau jika dia ada masalah, imam akan berhubung dengannya dan memberi sokongan. Tapi di bandar, perkara seperti ini tidak berlaku. Keperluan untuk melakukannya secara lebih profesional melalui institusi menjadi satu keperluan. Ini juga adalah salah satu hasil daripadanya. Maksudnya, sebagai hasil daripada kehidupan moden dan proses pembandaran, hikmat kaunseling kerohanian mula wujud. Dan sebagai hasilnya juga, hari ini kita berhadapan dengan konsep dan amalan seperti ini. Proses pembandaran yang anda sebutkan itu sebenarnya bukan perkara baru. Ia sudah lama berlaku. Kenapa keperluan kaunseling kerohanian baru timbul sekarang? Apakah situasi psikososial yang membuat ini perlu? Sekarang kita membincangkan perkara ini. Kalau kita lihat ke barat, sebenarnya pada pertengahan abad ke-19, pada waktu itu proses pembandaran sedang berlaku. Dan pada akhir abad ke-19, kita sudah melihat amalan-amalan yang serupa dengan kaunseling kerohanian di barat. Kenapa di negara kita keadaannya begini? Kalau anda tanya mengapa jadi begitu, sedikit sebanyak, sudah tentu kemasukan psikologi dan juga PDR, bimbingan dan kaunseling pun berlaku lebih lewat di Turki. Dan proses pembandaran kita hanya bermula selepas tahun 1950-an dan masalah-masalah ini juga mula timbul di sini. Mungkin. Sebab itu kita mengalami perkara ini agak lewat dan hanya berkenalan dengannya kemudian. Saya rasa begitu.
Baiklah, bagaimana gambaran manusia menurut kaunseling kerohanian? Bagaimana mereka takrifkan? Sudah tentu, gambaran manusia dalam kaunseling kerohanian sebenarnya adalah satu pandangan yang menyeluruh, iaitu pandangan holistik. Dan manusia digambarkan sebagai satu makhluk yang mempunyai aspek biologi, psikologi, sosial dan pada masa yang sama juga aspek kerohanian. Dan apabila seseorang itu mengalami masalah pada bahagian kerohanian ini, psikologi juga terjejas, ataupun aspek sosialnya juga boleh terjejas. Sebab itu, dari sudut kerohanian pun, manusia perlu disokong terutamanya dalam proses menghadapi cabaran dan waktu-waktu sukar dengan berpegang pada prinsip dan perandaian ini. Jadi, pada masa kini, apa pandangan anda tentang kaunseling kerohanian di negara kita? Ustaz, sekarang ini ia lebih banyak berkait dengan bidang pengajian Islam. Bagaimana keadaan bidang ini sekarang dan bagaimana perkembangannya? Kaunseling kerohanian sebenarnya adalah satu bidang yang menggunakan data daripada pelbagai disiplin. Ia merupakan satu bidang interdisiplin. Ia mengambil manfaat daripada psikologi, psikiatri. Dia mendapat manfaat daripada kaunseling psikologi dan perkhidmatan sosial. Pada masa yang sama, ia juga mengambil manfaat daripada pengajian Islam dan ia mempunyai struktur yang interdisiplin serta direka dengan kandungan yang merangkumi kesemua bidang tersebut. Di negara kita, sememangnya pihak Dianit yang menguruskan perkara ini, terutamanya semua bentuk kaunseling kerohanian secara institusi selain daripada yang dijalankan dalam tentera, dijalankan oleh kaki tangan Dianit di sini. Apakah aplikasi atau pelaksanaan yang ada di negara kita? Pada masa sekarang, kaunseling rohani di hospital telah terdapat pelbagai aplikasi atau pelaksanaan. Sebagai contoh, ia bermula pada 2015. Di penjara juga terdapat pelaksanaan kaunseling kerohanian yang telah bermula sejak 1980-an. Di asrama KYK, terdapat perkhidmatan bimbingan kerohanian untuk golongan muda. Di tempat kerja, di rumah kebajikan untuk warga emas, terdapat perkhidmatan kaunseling kerohanian. Perkhidmatan kaunseling kerohanian juga dijalankan di pusat pemulihan. Walaupun bilangannya tidak begitu banyak. Dalam usaha memerangi ketagihan pun, perkhidmatan kaunseling dan bimbingan kerohanian turut dimanfaatkan. Ini kerana setiap bidang ini memerlukan latihan yang berbeza-beza. Maksudnya, individu yang bekerja di hospital perlu memahami psikologi pesakit, suasana hospital, keadaan pesakit dan juga keluarga pesakit. Mereka perlu mendapatkan latihan berkaitan serta latihan kaunseling. Atau jika mereka akan bekerja di penjara, mereka perlu mendapatkan latihan tentang psikologi jenayah, psikologi pesalah dan juga berkenaan keluarga pesalah. Dalam isu ketagihan juga, mereka perlu mendapatkan latihan yang serupa. Jadi, mengikut institusi tempat mereka bekerja, mereka perlu mendapatkan latihan yang berbeza-beza. Terdapat amaran sedemikian di Turki. Maklum balas yang diterima juga sangat baik, memang sangat bagus. Sebab orang ramai suka perkara ini. Maksudnya, orang ramai tidak rasa kesorangan dalam suasana seperti ini dan mereka gembira apabila melihat proses menghadapi cabaran ini mendapat sokongan. Dan orang ramai mendapat manfaat bukan sahaja dari segi kesihatan, tetapi juga dari segi kerohanian. Semua ini adalah hasil daripada bimbingan kerohanian ini yang diberikan. Saya ingin bertanya tentang latihan yang terlibat tapi cikgu sudah menerangkannya. Untuk penasihat kerohanian bekerja dalam bidang yang anda sebutkan, dia perlu menguasai latihan psikologi dan sosiologi. Sudah tentu, mengikut institusi, perkara ini berbeza. Bergantung institusi, dia perlu melalui latihan berbeza. Pada pendapat anda, adakah latihan ini cukup? Adakah latihan khusus diberikan untuk setiap bidang berasingan? Ya, pada peringkat awal, kebanyakannya adalah mereka yang mengambil pengajian tinggi dalam bidang psikologi agama, sosiologi agama. Tetapi selepas itu, di negara kita, pengajian tinggi dalam bidang bimbingan dan ijazah sarjana bimbingan dibuka. Dan setakat yang saya tahu, terdapat kira-kira 25 universiti yang menawarkan program ini dan ia merupakan satu program sarjana.
Selepas itu, barulah mereka mendapat akses kepada latihan-latihan ini. Jika kita lihat kandungan latihan ini, pada asasnya ia merangkumi kemahiran kaunseling, teknik komunikasi, teknik mengenali individu di tempat kerja. Terdapat juga subjek yang lebih kepada bidang kaunseling seperti teknik mendengar secara empati. Dan juga terdapat subjek yang berkaitan dengan bidang agama dan kesihatan mental serta bidang penyesuaian diri secara agama. Selain itu, oleh pakar-pakar, proses ini termasuklah pengajaran kaunseling dan pemantauan proses penyeliaan yang merupakan aspek lebih teknikal. Sudah tentu, aplikasi-aplikasi ini lebih baik di peringkat sarjana. Namun, selain itu, dari semasa ke semasa, latihan kaunseling kerohanian juga diberikan melalui sijil dan kursus latihan dalam perkhidmatan. Begitu banyak yang berbeza jenis latihan yang dijalankan. Tetapi seperti yang saya sebutkan sebentar tadi, kaedah yang terbaik adalah melalui program sarjana yang turut merangkumi kemahiran kaunseling. Latihan ini sepatutnya diberikan sebagai satu program pengajian di peringkat sarjana. Selain itu, di negara kita, perkhidmatan kaunseling kerohanian ini bukan hanya diberikan kepada graduan pengajian pentadbiran sahaja. Di beberapa jabatan bimbingan dan kaunseling PDR juga kaunseling kerohanian. Subjek ini telah dimasukkan dalam kurikulum dan diajar sebagai subjek elektif di Fakulti Pengajian Islam, kaunseling kerohanian. Sebenarnya, kita perlu melihat perkara ini dari sudut berbeza. Ia harus dianggap sebagai pelengkap kepada perkhidmatan agama dan juga sebagai satu aspek yang memperkembangkannya. Kaunseling kerohanian. Ia bukanlah satu alternatif kepada PDR, psikologi atau psikiatri. Sebaliknya, ia menyokong proses-proses tersebut iaitu ia juga dapat membantu mengatasi masalah psikologi, psikiatri serta mengurangkan prasangka orang ramai terhadap bidang tersebut. Malah, ia juga mempunyai peranan yang boleh memudahkan proses rawatan psikologi dan psikiatri bagi individu. Pada pendapat saya, ia mempunyai fungsi sebagai pelengkap kepada sistem sedia ada, kaunseling kerohanian. Jika ia dijalankan mengikut kaedah yang betul, tanpa berlaku kekeliruan peranan dan mengikut peraturan yang ditetapkan, kaunseling kerohanian, saya rasa ini adalah satu bidang kerja yang boleh memberi manfaat besar terutamanya dalam kesihatan mental dan kesihatan mental masyarakat di negara kita. Ada perbincangan sama ada ia termasuk bidang psikolog atau tidak, tapi anda sudah menjelaskannya. Sudah tentu, ia sebenarnya tidak termasuk dalam domen ahli psikologi kerana kaunselor rohani diberi maklumat psikopatologi. Maksudnya, mereka tahu tentang psikopatologi. Mereka tahu tentang bidang psikopatologi, tapi mereka tidak masuk ke dalam bidang psikopatologi. Kerana itu adalah tugas pakar, psikolog klinikal dan psikiatri. Mereka tidak terlibat dalam bidang itu. Mereka akan membuat rujukan bila perlu. Kerana jika ada seseorang yang datang kepada mereka dengan masalah seperti ini, jika ada klien, mereka boleh merujuk klien tersebut ke tempat yang berkaitan supaya mereka mendapat rawatan yang betul. Atau mereka boleh memberikan nasihat seperti ini kepada mereka. Sebab itu, saya rasa bidang ini bukanlah yang mengganggu proses, tetapi yang menyokong proses tersebut. Skim pandangan saya, skim pendapat saya. Baiklah, terima kasih cikgu atas komen anda sangat bernilai. Penjelasan anda jelas. Kita telah melihat isu bimbingan dan kaunseling kerohanian secara menyeluruh. Terima kasih. Saya juga terima kasih. Para penonton, hari ini kita bincang tentang bimbingan dan kaunseling kerohanian. Jumpa lagi di episod seterusnya. Selamat tinggal.